Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan berkenaan dengan Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar. Dan sekarang ini kita berada pada perbahasan tambahan yang disebutkan, iaitu kumpulan beberapa perkara yang mungkin termasuk dalam kategori dosa besar. Dan disebutkan di sini sabda Nabi SAW, dan diletakkan di sini pada perbahasan nombor yang ke-15, hadirin dan hadirat, pada muka surat 185 itu, yang mana Nabi kita SAW menyebut, man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Yang bererti terjemahannya, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak memiliki imam jamaahnya, dari sudut dia tidak memiliki imam jamaah ini adalah dia memisahkan dirinya daripada jama'atul muslimin. Maknanya dia keluar daripada jama'ah al-muslimin. Keluar daripada jama'atul muslimin ini adalah dia tidak menyertai ataupun tidak bersama dengan orang-orang Islam atau majoriti umat Islam. Tidak bersama dengan majoriti umat Islam. Maka dia ini, kata Nabi SAW, fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Matinya itu adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Iaitu dia tidak memiliki imam. Dari sudut tidak ada ketua. Dia mengasingkan dirinya daripada kumpulan umat Islam secara keseluruhan. Kemudian pada perbahasan nombor yang ke-16, hadirin dan hadirat, disebutkan di sini berkenaan dengan kata-kata daripada penulis kitab, dan beliau menukilkan daripada Sulaiman bin Musa, yang mana Sulaiman bin Musa ini mengatakan, Waqqas bin Rabi'ah memberitakan kepada kami daripada Al-Mustawrid bin Shaddad. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala bimuslimin akalah at'amahu Allahu biha aklatan min narin yawmal qiyamah. Wa man aqama bimuslimin maqama sum'ah aqamahu Allahu yawmal qiyamati maqama riya'in wa sum'ah. Wa man iktasa bimuslimin sauban kasahu Allahu sauban min nari yawmal qiyamah. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, sesiapa yang memakan harta orang Islam yang lain tanpa sebarang hak, iaitu dia memakan harta orang lain secara apa? Secara zalim, niscaya Allah akan memberikan
dirinya itu makan daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Maknanya Allah akan memakankan dia dengan api neraka pada hari kiamat kelak. Kerana apa? Kerana perbuatannya semasa hayat dunia, dia memakan harta orang lain secara batil, secara zalim. Kemudian disebutkan waman aqama bi muslimin maqama sum'ah aqamahu Allahu yaumal qiyamati maqama riya'in was sum'ah. Sesiapa yang meletakkan seseorang muslim pada kedudukan sum'ah, aqamahu Allahu yaumal qiyamah maqama riya'in was sum'ah, maka Allah akan meletakkan dirinya pada kedudukan riya' dan sum'ah pada hari kiamat. Dan kita baca sedikit apa yang ada pada nota kaki ini, hadirin dan hadirat, pada muka surat 185 itu. Apa maksud kita meletakkan seseorang pada kedudukan sum'ah? Apa maksud kita letak seseorang itu pada kedudukan sum'ah? Jadi apa jawapannya, hadirin dan hadirat? Dalam nota kaki tu, pada muka surat 185 tu, ada. Dikatakan di sini. Maksudnya, seseorang mengangkat orang lain dengan pujian, kelebihan, karamah dan ketakwaan, lalu menjadikannya terkenal dengan sifat-sifat tersebut dengan tujuan menjadikannya wasilah untuk mencapai tujuan kepribadiannya atau tujuan pribadinya dan harta duniawi. Maknanya apa dia? Seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan sum'ah. Maknanya dia sendiri yang mengangkat orang lain tersebut, dia puji dengan macam-macam pujian. Dia kata orang ni adalah wali Allah. Orang ni adalah sungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang ini adalah orang yang paling kuat beribadah kepada Allah, sebagai contoh. Jadi sedangkan hakikat sebenarnya situasi tidak sampai kepada tahapan itu. Maknanya orang itu tidaklah benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan tidaklah pula dia itu sebenar-benar wali Allah. Tapi dia saja buat-buat cerita. Sum'ah ni daripada perkataan sami'ah. Nak bagi orang dengar. Sami'ah kan dengar? Maknanya sum'ah. Dia mencerita kepada orang bahawanya si fulan ni sifat dia adalah begini dan begini, betapa bagusnya. Tapi semuanya itu adalah untuk kepentingan peribadi orang tersebut. Maknanya dia ada manfaat dia. Dia ada benefit dia daripada perbuatan tersebut. Dan ini salah. Kerana kita menimbulkan sesuatu yang tidak bersifat kebenaran pada diri seseorang. Maka apa kata Nabi SAW? Allah akan meletakkan dirinya pada kedudukan riya' dan sum'ah pada hari kiamat. Maknanya Allah akan menilai dia ini sebagai orang yang riya' dan orang yang sum'ah pada hari kiamat kelak. Dan kedua-dua isu ini ada masalah pada niat. Kedua perkara ini, riya' dan sum'ah, dia adalah berlaku masalah pada niat seseorang. Dan kemudian disebutkan, وَمَنِ اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا كَسَاهُ اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesiapa yang memakai baju seorang Muslim tanpa hak, maknanya tanpa kebenaran, sama ada dia mencuri baju tersebut atau dia merampas baju tersebut daripada orang lain dan dia memakainya, maka dikatakan di sini Allah akan pakaikan dia dengan baju daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Kadang-kadang kita nampak perbuatan-perbuatan ini nampak macam simple sahaja, hadirin dan hadirat. Tapi apabila dia disebutkan di sini berkenaan ancaman kalau kita buat perkara-perkara seperti ini, makan harta orang tanpa hak, pakai baju orang tanpa hak, menyifatkan tentang diri seseorang itu secara tidak hak, secara tidak benar, nampak biasa sahaja. Dan nampak seperti perkara ini tidaklah begitu besar sangat kesalahannya. Tetapi Allah mengaitkan setiap perbuatan yang tiga ini dengan api neraka pada hari kiamat kelak.
Maknanya Allah kata dia akan dipakaikan dan dimakankan dengan api neraka pada hari kiamat kelak. Dan hadis ini adalah hadis yang dinilai sahih oleh Al-Imamul Hakim An-Naisaburi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan begitu juga dengan suatu lagi perbuatan, ini disebutkan pada noktah yang ke-17 di situ. Daripada Al-Hakim, maknanya Al-Imamul Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim ni adalah salah seorang dari kalangan ulama-ulama hadis, yang mana beliau ada sebuah kitab hadis yang sangat terkenal, namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan Al-Imamul Hakim Abu Abdillah ini, beliau dikenali sebagai seorang ulama yang mana semua kitab yang dia tuliskan adalah kitab yang bermanfaat. Semua kitab yang dia tulis, semuanya bermanfaat, diterima baik dan diterima pakai oleh umat. Sehingga kan ulama-ulama atau anak-anak murid dia yang perasan tentang hakikat ini, mereka sampai tertanya kepada Al-Imamul Hakim, wahai Abu Abdillah, apa rahsianya awak ni kalau tulisan-tulisan awak semuanya bermanfaat? Apa rahsia dia? Lalu dia pun kata, aku ni, dia kata, pernah satu hari aku minum air zam-zam. Dan dia kata sebelum dia minum air zam-zam tu, dia berdoa kepada Allah. Dia kata dalam doanya, ya Allah, jadikan segala penulisan aku ni penulisan yang terbaik, penulisan yang hebat, penulisan yang diterima pakai. Jadi dia kata itulah kemustajaban doa aku. Dan ini disebutkan dengan begitu masyhur kata-kata daripada Al-Hakim An-Naisaburi, menunjukkan dia ini adalah salah seorang ulama hadis yang karya-karya dia semuanya bermanfaat. Penulisannya adalah penulisan yang hebat. Jadi disebutkan dia sebab apa berlaku? Kerana dia minum air zam-zam dan dia baca doa situ. Dan ini dijadikan sebagai tajribah para ulama. Tajribah para ulama. Tajribah ni apa dia makna dia? Tajribah ni makna dia adalah suatu perkara yang menjadi, orang kata, pengamalan para ulama. Kalau ikut tajribah ni, terjemahan kalau secara literal, eksperimen. Ni tajribah. Tapi kalau kita nak kata, nak terjemah eksperimen para ulama, jadi pelik pula. Jadi kita kata tajribah ni maknanya perkara yang para ulama jadikan ia sebagai pengamalan. Apa antara tajribah yang mereka lakukan? Antaranya, sebelum minum air zam-zam, doalah apa doa-doa yang kita nak, kita hajatkan. Dan perbuatan ini memang ada sandarannya daripada sebuah hadis. Cumanya hadis tersebut tidak sahih, hadirin dan hadirat, tetapi mafhumnya adalah mafhum yang baik. Yang mana dikatakan bahawasanya Nabi SAW menyebut, Ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air zam-zam itu mengikut niat kita apabila kita minum dia. Maknanya air zam-zam tu mengikut niat seseorang apabila dia meminumnya. Jadi sebab itu, ada sebahagian ulama memang disebut menjadikan itu sebagai suatu, orang kata, amalan. Nak minum air zam-zam ni kita niatlah, maknanya niat kita nak sembuh daripada penyakit ke, niat kita nak menjadi orang yang bijak ke, niat kita nak jadikan penulisan kita penulisan yang hebat dan bermanfaat. Ini dilakukan oleh para ulama kita, hadirin dan hadirat. Jadi Al-Hakim ini, beliau meriwayatkan daripada seorang sahabat yang telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Sesiapa yang menghajar saudaranya selama tempoh setahun, perbuatannya itu sama seperti dia menumpahkan darah saudaranya. Dan menghajar di sini, apa makna hajar? Hajar boykot. Hajar ni makna dia boykot. Maknanya tak bertegur sapa. Ini perbuatan yang ke-17. Antara perkara yang disifatkan termasuk sebagai dosa besar adalah apabila kita ini sebagai Muslim memboykot saudara kita. Boleh jadi jiran kita. Boleh jadi kawan ofis kita. Boleh jadi salah satu jemaah surau kita.
Jadi kita boikot dia. Makna boikot apa dia? Satu, kita tak nak bercakap dengan dia. Yang kedua, kita tak nak ada apa-apa urusan dengan dia. Dan yang ketiga, boleh jadi kalau kita bertemu dengan dia, kita langsung tidak memandang ke arah dia. Yang ini boikot. Namun boikot ni, yang dikategorikan sebagai haram, boikot yang macam mana? Kita kata boikot ni ada dua. Yang pertama, boikot yang dituntut. Ada boikot yang dituntut. Yang kedua adalah boikot yang diharamkan. Dan ini termasuk dalam kategori boikot yang kedua. Boikot yang dituntut ni adalah seseorang yang kita ketahui dia melaku maksiat. Maka kita kena boikot dia. Supaya kita bagi satu tekanan kepada dia supaya dia tinggalkan maksiat tersebut. Bukan kita support dia. Tak, kita boikot dia. Itu. Kan kita biasa dengar kadang kita boikot. Orang kata premis-premis yang jual arak sebagai contoh. Itu boikot yang dituntut. Kerana kita membenci maksiat yang ada di situ. Contoh ada kedai. Dia jual arak sebagai contoh. Dan kita tak sokong perkara itu kerana bagi kita arak ni adalah punca kepada segala keburukan. Faktor utama kepada segala kejahatan adalah arak. Bahkan kepada kematian sebagai contoh. Apabila banyak kemalangan-kemalangan jalan raya, bila tengok-tengok latar belakang, pemandu mabuk. Jadi dekat mana dia dapatkan arak? Bukan dia buat sendiri dekat rumah. Tak, dia beli kat kedai. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku, maka kita boikot kedai tersebut. Tapi kalau kita seorang sahaja yang memboikotnya, mungkin dia tak memberi kesan. Tapi kita ajak kawan-kawan kita boikot. Yang ni boikot yang dituntut. Dan daripada mana datangnya perbuatan memboikot tempat-tempat maksiat atau pelaku-pelaku maksiat atau perkara-perkara maksiat ini? Kita kata daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi pernah memboikot pelaku maksiat? Kita kata pernah. Tuan-tuan tengok antara kisahnya. Macam mungkin tuan-tuan biasa membaca kitab Riyadhus Salihin. Dari kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam Riyadhus Salihin ada disebutkan Kitabut Taubah atau bab taubat. Bab taubat dalam Riyadhus Salihin. Dan diletakkan di situ kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik ni adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dan dia ini suatu hari, semasa dia tua, dia cerita kepada anak lelaki dia. Dia kata, bapa kamu ni, sepanjang hayat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia sahabat Nabi, dia tak pernah terlepas satu pun peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia kata satu peperangan sahaja, iaitu peperangan Tabuk. Dan perang Tabuk adalah perang terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Dan Ka'ab bin Malik dia tak sertai peperangan Tabuk tanpa sebarang keuzuran. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi arahan kepada semua umat Islam kena pergi berperang, kena turun ke medan perang pada waktu itu. Bila ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak ikut, yang tu taat ke yang tu maksiat? Itu maksiat. Jadi atas faktor ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Berilah ancaman kepada mereka yang menyelisihi arahan Nabi. Mereka yang menyelisihi arahan Nabi ni, contohnya Nabi suruh pergi perang, dia tak pergi perang. Akan tertimpa kepada mereka itu fitnah, ujian. Ataupun akan tertimpa ke atas diri mereka itu azab yang pedih, kata Allah. Jadi menunjukkan mengingkari perintah Nabi ini dosa besar. Sebab dia kena azab atau dia kena fitnah, hadirin dan hadirat. Sama ada dia kena azab atau dia kena
dia kena fitnah. Jadi Ka'ab bin Malik ni apabila dia tidak menyertai peperangan Tabuk, Nabi SAW balik sahaja daripada bumi Tabuk dan sampai sahaja baginda ke Madinah. Maka pada waktu itu Ka'ab bin Malik pun dia bagi penjelasan. Dia kata, aku ni tak ada sebarang keuzuran pun. Secara ringkasnya begitulah. Kemudian Nabi SAW kata kepada Ka'ab, kum hatta ya'tiya amrullahi fik. Pergilah kamu sehingga datangnya arahan Allah, hukuman Allah untuk kamu. Akhirnya Nabi diwahyukan. Dan arahan Allah kepada Nabi untuk mengambil tindakan kepada Ka'ab bin Malik yang tidak turut serta perang dalam perang Tabuk ini adalah kamu dan umat Islam keseluruhannya kena boikot Ka'ab bin Malik. Kenapa boikot? Kerana dosa dia tak menyertai peperangan Tabuk. Kerana maksiat dia tidak menyertai peperangan Tabuk, mengingkari arahan Nabi SAW. Yang ni tak pergi perang, tuan-tuan. Bukan dia berzina. Bukan dia minum arak. Bukan dia berjudi. Tetapi dia tidak turut serta berperang sahaja. Tapi dia diboikot. Berapa lama dia diboikot? Asalnya 40 hari. 40 hari dia diboikot oleh Nabi. Bukan Nabi SAW sahaja. Seluruh umat Islam pada waktu itu diperintahkan untuk memboikot. Dan sehinggakan dia bagi salam kepada umat Islam, tak ada seorang pun yang menyahut salam dia. Sedangkan menjawab salam hukum dia wajib. Tetapi mematuhi arahan Nabi juga hukum dia wajib. Jadi kalau bertembung antara yang wajib dengan yang wajib, kita kena ikut yang diarahkan oleh Nabi SAW dari sudut kewajipan boikot itu. Jangan ada siapa yang bercakap dengan dia, berurusan dengan dia, berjual beli dengan dia. Dan tuan-tuan bayang, ini bukannya tempoh yang singkat. 40 hari kalau kita ni orang boikot kita. Jadi akhirnya, pada tempoh tersebut, Ka'ab bin Malik ni hidupnya penuh dengan penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada hari yang ke-40, ada lagi suatu lagi ujian kepada dia. Apa dia? Allah perintahkan kepada isterinya untuk berpisah daripada dia. Maknanya kamu kena berpisah dengan isteri kamu. Isteri kamu tak boleh duduk serumah dengan kamu. Kemudian dia tanyalah, adakah maknanya aku kena ceraikan isteri aku? Maka dijawab di sini tidak. Tapi serahkan dia kepada ahli keluarga dia. Maknanya, bagi dia balik rumah mak ayah dia, sebagai contoh. Pisah, asingkan diri daripada dia. Jadi disebutkan begitu, dia pun patuh. Jadi dia tinggal seorang pula, satu rumah. Dan ini berlaku selama 10 hari. Jadi keseluruhan hari Ka'ab bin Malik diboikot oleh Nabi SAW dan umat Islam adalah selama berapa hari? 50 hari. Dan pada malam yang ke-50 itu, ketika dia sedang beribadat, tiba-tiba dia dengar daripada kejauhan, Abshir ya Ka'ab, Abshir ya Ka'ab. Gembiralah kamu wahai Ka'ab, gembiralah kamu wahai Ka'ab. Daripada luar orang dah jerit dah. Dan bila dia dengar sahaja kenyataan tersebut, dia kata, sebaik aku mendengar kata-kata tersebut, aku segera sujud kepada Allah. Dan sujud ini namanya sujud apa? Sujud syukur. Hadirin dan hadirat. Sujud syukur. Kemudian akhirnya dia pun bersiap dan dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, hal min indillah am min indik? Taubat ni Allah yang bagi ke kau yang bagi? Dia tanya Nabi begitu. Siapa yang bagi taubat ni? Kamu ke Allah? Maka Nabi SAW kata, bal min indillah. Bahkan taubat ni Allah yang bagi. Kemudian Ka'ab bin Malik pun dia kata, ya Rasulullah, innama anjani Allahu bis-sidq wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqait. Yang mana terjemahan dia? Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menyelamatkan aku hanyalah kerana aku ini bercakap jujur. Tu pun selepas 50 hari Allah terima taubat dia.
Tapi dia kata yang menyelamatkan aku hanyalah kerana aku ini bercakap jujur, hadirin dan hadirat. Kerana dia jujur, padahal dia boleh je tipu, dia kata dia sakit. Macam dia tak pergi perang. Kalau Nabi tanya dia, boleh je dia tipu. Dia katalah, ada sakit ke, ada uzur ke, tak sihat ke, isteri ke, mata tak apa nampak ke, duit tak cukup ke. Boleh cakap macam tu. Tapi dia memilih untuk menipu ke, dia memilih untuk bercakap jujur? Dia memilih untuk bercakap jujur. Dia kata dia tak ada apa alasan. Dia sihat. Dia muda. Duit ada. Kenderaan cukup. Pakaian cukup. Tak ada apa halangan. Jadi sebab itu dia dikira bermaksiat kerana tanpa uzur. Dia tak sertai peperangan tanpa uzur. Lalu dia kata, Allah menyelamatkan dia hanyalah kerana dia bercakap jujur. Dan sesungguhnya sebahagian daripada taubat dia kepada Allah adalah untuk dia sentiasa bercakap jujur sampai mati. Dia kata aku sampai mati, taubat aku kepada Allah, sampai mati aku hanya akan bercakap jujur saja. Dia kata begitu. Jadi ini boikot yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada pelaku maksiat. Jadi kita pun kalau kita kenal dengan orang-orang yang melakukan maksiat yang berada di sekeliling kita, kita kena boikot. Jangan tunjukkan yang kita support kepada mereka ini. Kita dah kenal dah simpulan-simpulan ni adalah pelaku-pelaku maksiat sebagai contoh. Sebab selagi kita tak boikot, orang akan anggap perkara itu sebagai perkara yang apa? Sebagai perkara yang normal. Sebagai perkara yang biasa. Tapi bila dia diboikot, maka dia akan ada rasa kesedaran. Oh, perkara yang dia buat ni salah. Jadi dia akan kembali kepada kebenaran. Tapi adakah ini boikot yang dimaksudkan dalam hadis ini? Kita kata tak. Boikot yang dimaksud dalam hadis ini adalah boikot seseorang tanpa sebab. Maknanya boikot dari sudut kita putuskan ukhuwah. Kita putuskan ukhuwah. Yang ini kalau selain daripada kerabat. Kalau kita dengan adik-beradik atau dengan kaum kerabat kita, kita putuskan hubungan dengan mereka, itu namanya kita putuskan silaturahim. Silaturahim ni merujuk kepada ikatan kekeluargaan. Hanya mereka yang mempunyai hubungan nasab dengan kita sahaja. Adapun kalau kita dengan kawan kita, dengan jiran kita, dengan rakan sekerja kita, yang ni tak dinama silaturahim. Yang ini dinamakan sebagai ukhuwah Islamiyah. Dinamakan sebagai ukhuwah Islamiyah. Dan ini yang Allah kata, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu mereka bersaudara. Jadi seseorang yang memboikot saudaranya selama setahun, maknanya tanpa sebab, maka perbuatannya ini sama seperti dia menumpahkan darah saudaranya. Dan kemudiannya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya nak sambung sedikit yang ke-18 ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri. Barang siapa yang membantu untuk melepaskan seseorangnya ataupun melepaskan seseorang itu daripada satu had daripada had Allah. Maknanya dia menegak dan dia membantu. Membantu supaya hukuman Allah ini tidak tertegak. Maka dia sesungguhnya telah menentang Allah pada urusan Allah atau pada arahan Allah. Maknanya dia berusaha untuk memastikan dan dia berusaha untuk membantu supaya satu had daripada had-had Allah ni tidak ditegakkan. Had Allah di sini kita kata hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukuman Allah ni, kalau kita belajar dalam fiqh jinayah atau fiqh uqubah, ia terbahagi kepada 3 pecahan yang utama. Yang pertamanya adalah yang disebut sebagai al-hudud, hadirin dan hadirat. Ini yang kita katakan sebagai hukum-hukum had, hukum-hukum had.
Dan hudud ini disifatkan oleh para ulama sebagai definisinya uqubatun muqaddaratun syar'an haqqan lillah. Suatu hukuman yang ditentukan kadarnya dari sudut syarak, dan hukuman ini adalah hak Allah. Hukuman ini adalah hak Allah. Sebagai contoh, orang yang berzina disebat sebanyak 100 kali. Siapa yang tentukan ni? Allah yang tentukan. Jadi ditetapkan kadarnya itu Allah yang tetapkan. Orang yang mencuri, potong tangan. Siapa yang tetap dan tentukan? Allah yang tentukan, bukan kita. Orang yang minum arak disebat. Jadi ini siapa yang tentukan sebatan ini? Kita kata Allah yang tentukan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Jadi uqubatun muqaddaratun syar'an haqqan lillah, itu definisi hudud. Yang kedua adalah al-qisas. Dan definisi al-qisas adalah uqubatun muqaddaratun syar'an haqqan lil adami, ataupun haqqun lil adami. Yang mana terjemahan dia? Hukuman yang ditetapkan, ditentukan kadarnya oleh syarak juga. Tetapi apa beza antara hudud dengan qisas? Hudud hak Allah. Adapun qisas adalah hak anak Adam. Hak anak Adam. Contohnya bunuh dibalas bunuh. Begitu. Jadi ini hak anak Adam. Dan yang ketiganya adalah apa yang dikenali dan disebutkan sebagai hukuman apa? Hukuman ta'zir, hadirin dan hadirat. Dan yang ni adalah hukuman yang ditentukan dan ditetapkan oleh bukan syarak, tapi oleh pemerintah umat Islam. Jadi maknanya kalau kita membantu kepada menghalang atau mencegah pelaksanaan ini, maka perbuatan ini dikira sebagai melanggar syariat. Hadirin dan hadirat. Kemudian melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata penulis kitab, sanadnya baik. Sanad hadis ini baik, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan yang ke-19 disebutkan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang lelaki itu berbicara dengan satu kalimah yang dibenci oleh Allah, tapi dia tuturkan kalimah tu tanpa dia mempedulikan. Maknanya cakap macam tak ada apa dia. La yulqiha, dia kata la yulqi laha balan. Yang dia tidak fikirkan pun tentang kalimah tersebut. Main cakap sahaja. Maka dan Nabi SAW kata, yahwi biha fi jahannam. Tetapi disebabkan kalimah itu, dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Disebabkan kalimah itu, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Jadi maknanya lidah membawa dia ke neraka. Lidah ni membawa dia ke neraka. Kerana apa? Kerana dia menuturkan dengan lidahnya kalimah-kalimah yang Allah benci. Kalimah-kalimah yang Allah benci. Dan kalimah yang Allah benci merujuk kepada semua kalimah perkataan yang dilarang di sisi syarak. Dahulu saya disebutkan di sini bahawasanya berkenaan dengan definisi ibadat. Apa itu ibadat? Kita kata ibadat ini adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Ini definisi ibadat. Ibadat ni adalah suatu kata nama yang mengumpulkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha
daripada perkataan dan perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi sesuatu ucapan tu, kalau Allah suka dan redha, maka ucapan tu dikira apa? Ibadat. Dikira ibadat. Satu-satu perbuatan itu, kalau Allah suka dan Allah redha, maka perbuatan itu dikira sebagai ibadat. Jadi ibadat tu adalah sesuatu perkara yang Allah suka dan redha daripada ucapan dan perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi soalannya, macam mana kita nak tahu satu-satu perkataan tu Allah suka dan Allah redha? Maka di sini kata guru saya dahulu, Allah tidak akan memerintahkan kita melakukan sesuatu melainkan dia pasti suka dan redha kepada perkara tersebut. Jadi kalau mana-mana perkataan, kalimah yang Allah perintahkan kita buat, itu maknanya dia sukalah kepada perkataan tu. Contoh zikir, contoh Quran, contoh doa, contoh perkataan-perkataan yang baik. Semua ni adalah perkataan yang kita diperintahkan untuk buat. Kerana innallaha lam ya'muru bisyai' illa wa yuhibbuh. Allah tak suruh kita melakukan sesuatu melainkan pasti Allah suka kepada benda tersebut. Jadi baca Quran ni Allah suka. Zikir Allah suka. Doa Allah suka. Sebab tu Allah suruh kita buat. Jadi zikir adalah ibadat. Doa adalah ibadat. Baca Quran adalah ibadat. Jadi kalau itu sifat ibadat, lawan kepada ibadat adalah maksiat. Lawan kepada ibadat adalah maksiat. Jadi kalau ibadat ni adalah perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada perbuatan dan perkataan, maka maksiat pula adalah perkara yang Allah benci dan murka. Allah benci dan murka. Daripada perkataan dan perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi macam mana kita nak tahu Allah benci dan tak suka kepada satu-satu perbuatan? Kalau ibadat tadi Allah suka dan Allah redha adalah apabila Allah suruh kita buat. Dan maksiat pula, tanda Allah benci dan Allah tidak suka adalah apabila Allah larang kita buat. Jadi bila kita berbalik kepada hadis ini, perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang Allah benci, perkataan yang Allah tidak suka, maknanya perkataan yang Allah larang kita cakap. Begitu. Contohnya adalah seperti mencaci maki, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, mencarut, bercakap kotor, bercakap lucah, berbohong. Ini semua perkataan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Sesungguhnya seseorang lelaki itu bercakap dengan satu kalimah yang dimurkai Allah. Dan disebabkan kalimah itulah dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat. Ada seorang lelaki ni dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang wanita yang mana wanita ini dia menyakiti jirannya dengan lidah dia. Dia menyakiti jiran dia dengan lidah dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar, tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. Sedangkan wanita ini dia adalah wanita yang menjaga salat 5 waktu, memperbanyak salat-salat sunat, menjaga puasa Ramadan, memperbanyak puasa-puasa sunat, menjaga zakat yang wajib, memperbanyak sedekah-sedekah yang sunat. Tapi dalam masa yang sama dia menyakiti jirannya dengan lisan dia. Walakinnaha tu'zi jiranaha ala lisaniha, kata lelaki tersebut kepada Nabi. Akan tetapi wanita ini menyakiti jirannya dengan lidahnya. Dengan apa? Dengan lidahnya. Maka Nabi SAW kata apa? Hiya finnar, wanita ini tempatnya di neraka. Jadi dia masuk neraka kerana apa? Kerana dia menyebutkan dengan lidahnya sesuatu perkataan yang dimurkai Allah. Perkataan yang dimurkai Allah. Jadi kadang-kadang kita khawatir perkataan-perkataan ini membawa kita ke neraka Allah.
Kena hati-hati dengan apa yang kita tuturkan di lidah. Dan boleh jadi juga yang dimaksudkan perkataan yang dibenci oleh Allah tu adalah bercakap bohong. Kerana ada satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Bercakap benar, bercakap jujur membawa kepada kebaikan. Wal birru atau wal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke syurga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bercakap bohong membawa kepada kejahatan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan membawa ke neraka. Jadi bercakap jujur membawa ke syurga. Bercakap bohong membawa ke neraka. Nauzubillah min zalik, hadirin dan hadirat. Memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang penyampaian dan perkongsian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.